Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan. Dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz Al-Hakim, kita sambung bacaan At-Tibyan kita. Kita berhenti pada muka surat 81. Okay. Di bawah tajuk keutamaan menangis. Al-Imam Nawawi menyebut dengan perkataan faslun fil bukai inda qiraatil Quran. An-Nawawi menyatakan fasal pada menyatakan al-buka. Buka ni menangis, air mata turun. Al-buka inda qiraatil Quran, iaitu ketika kita membaca Al-Quran. Inda qiraatil Quran, iaitu di sisi qiraat Al-Quran. Imam kita Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ بَيَانُ مَا يَحْمِلُ عَلَى الْبُكَاءِ فِي حَالِ الْقِرَاءَةِ وَهُوَ صِفَةُ الْعَارِفِينَ وَشِعَارُ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قال الله تعالى وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Al-Imam Nawawi menyatakan, dia kata وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ. Dia kata sebelum ni kita dah jumpa dua fasal. Dua fasal yang telah disebut sebelum ni diterangkan, iaitu nak terang apa dia perkara yang berkaitan dengan kita disuruh menangis. Ada anjuran disuruh menangis baca Quran. Ini dia kata, baca Quran ini, kalau sampai peringkat kita boleh menangis. Yang pertama, kita kena tahulah orang menangis ni pasal apa. Pasal apa orang boleh menangis? Itu balik kepada emosi ya. Pasal apa orang boleh menangis? Satu. Apa yang buat dia rasa sampai dia nak menangis? Maka bila baca Quran ini berkaitan dengan menangis ni, dia mestilah berkaitan dengan tadabbur. Dia bukan masalah hafalan, dia masalah tadabbur, penghayatan, kepahaman. Pengarang di bawah naungan Al-Quran, Syekh Qutb kata kita kena beriklim dengan Quran. Dia kata di awal muqaddimah tafsir dia, kena beriklim, menjiwai Al-Quran, iklim Quran. Iklim ni suasana Quran. Bila musim kita panas, kita rasa panas. Musim kita sejuk, kita rasa sejuk. Macam di Amsterdam kan sejuk kan? Kan? Sejuk. Rasa sejuk lah. Malaysia ni tak sejuk sangat. Jadi rasalah iklim tu maksud dia apa? Sesuatu yang mengubah kita. Dia berubah, kita berubah. Maka Syekh Qutb, saya pun tak ingat siapa pengarang dia, Syekh Qutb. Betul Syekh Qutb? Confirm keliru antara Syekh Qutb dengan Muhammad Abduh apa? Syekh Qutb. Syekh Qutb. Kita kena beriklim dengan Al-Quran. Jadi Al-Imam Nawawi sebut benda yang sama. Dia kata, Imam Nawawi kata, kalau satu orang itu dia boleh baca Quran sampai peringkat buka, ayat mata dia turun,
ayat mata dia turun, dia kata wa huwa sifatul arifina wa syi'aru ibadillahi salihin. Dia kata yang ni merupakan sifat orang arif. Kita panggil arifin. Dan ini adalah syiar hamba-hamba Allah yang saleh. Apa dia syiar? Tanda. Alamat. Kata orang itu ada saleh dalam diri dia. Dan ini daripada arifin. Adnan arifin. So, betul ya? Ya. Arifin ni siapa dia? Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang kenal Tuhan. Dia kenal dengan mata hati dia. Dia kenal Tuhan dengan ilmu dia. Bukan dia kenal dengan fisik. Dia kenal dengan hati dia. Maka sampai peringkat dia masuk rapat dengan Tuhan. Itu dipanggil arifin. Orang yang arif, kenal Allah. Dia reti peradaban dengan Tuhan. Ada satu perkataan disebut Az-Zahabi berani menyatakan bahawa ini ada riwayat yang marfu'. Kata Az-Zahabi, iaitu satu perkataan ini disebut bahawa Inna Allah Ta'ala yu'ta ad-dunya atau ar-rizq ala man la yuhib wa man yuhib, walakin yu'ta ad-din illa man yuhib. Perkataan ini dikatakan marfu', ada sumber daripada Nabi, terutamanya Imam Az-Zahabi, bahawa Allah Ta'ala memberi kepada manusia ni dunia. Dalam kurungan dia rezeki, kehidupan. Allah bagi kepada orang yang Allah sayang dan orang yang Allah tak sayang. Ahli tauhid dan ahli syirik. Allah bagi ahli maksiat, Allah bagi pada orang saleh, Allah bagi apa? Hal-hal kehidupan dunia. Dunia ni berkaitan dengan hidup kita. Daripada kita tidur sampai kita bangkit, apa keperluan kita dalam dunia. Allah bagi, Allah agih. Allah agih rezeki, Allah agih sihat. Allah agih benda ni pada orang yang dia sayang dan dia tak sayang. Tetapi, akan tetapi, Allah tidak memberi agama dan akhlak melainkan kepada orang yang dia sayang saja. So, orang yang mendapat agama dan mendapat akhlak, inilah dipanggil arif. Orang yang arif. Bahasa kita pun katakan, tak silap saya, hakim pun dipanggil yang arif. Maknanya yang reti selok-belok lah. Yang arif ni orang yang serba-serbi lah dia boleh. Dia arif dengan Tuhan. Kalau hakim dia mungkin arif dalam bentuk undang-undang. Tapi ini arifin. Dia arif billah. Dia arif pasal Tuhan. Bermakna selok-belok adab dia dengan Tuhan tu dia tahu. Yang ni Allah tak bagi. Melainkan pada orang yang Allah sayang saja. Kerana itu daripada perkataan ini lahir seorang syekh yang terkenal sekarang ni, Syekh Abdul Razak. Dia tenaga pengajar di Masjid Madinah. Dan dia juga pensyarah di Universiti Islam Madinah. Orang yang sangat alim, Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badri ke, tak silap saya. Dia kata apa? Dia kata, berdasarkan ini, kita nak tahu dalam diri kita ni ada agama, tak ada agama, berdasarkan adab diri kita. Tengoklah adab dan akhlak kita. Itulah paras agama. Kita nak kata kita orang belajar agama sampai kita dah jadi orang arif pasal agama. Sebelum kita nak kata saya tahu ni, tengok akhlak dan adab diri kita. Itulah sukatan dia. Kalau akhlak kita hui-hui dengan orang, walaupun kita ada kitab banyak dalam rumah, maka tak ada apa-apa. Sebab Allah tak bagi agama dan akhlak melainkan pada orang yang Allah sayang. Maka satu daripada akhlak dan adab dalam agama ni, apa dia? Allah campak hati yang boleh menangis bila baca kalam Allah. Itu akhlak. Dan yang ni tak semua orang dapat. Dan kita boleh rasa. Kita tumpang tangisan iman-iman dunia. Kita tumpang. Subhanallah, melumpang. Itu kata subhanallah, mereka ni, suara mereka bawa kita jumpa Allah. Mereka itu dipanggil arif.
Imam Sudaisi, Imam Shuraim, Imam Masyari, siapa lagi, Syekh Abdullah Matrud, ya Imam Masjid Madinah tu paling lama. Ustaz Ikhwan. Allah, tak payah imam dunia, imam kita pun. Tu Ustaz Khairul Ikhwan. Boleh dengar Ustaz Allah, berguling kita. Kalau Ustaz Ikhwan ni kita duk sok-sok lagu dia. Kalau Ustaz Allah kalau baca, kita berguling sampai makmum. Dia bawa kita. Dia bawa kita sampai ke Darul Mahabbah. Dia bawa kita sampai sana. Depa ni Allah Ta'ala tunjuk kata depa ini hamba Allah yang arif, dan pada diri depa tu ada tanda kesalehan. Bacaan depa tu dia goncang jantung kita. Kalau kita baca Quran, kita baca, itu suara kita, itu makhraj kita, telinga kita dengar, tapi kita mengakui jantung kita tak bergoyang. Bermakna pada diri kita tidak ada tanda saleh dan tidak ada syiar orang soleh, dan kita belum masuk dalam kategori orang yang arif. Kita hanya pembaca Quran biasa. Al-Imam Nawawi, dia kata pada kita, dia kata tajuk yang dia buka ni, dia kata di antara adab dengan Quran ialah kita belajar menangis kerana Allah berfirman. Qala Allah Ta'ala, dia kata kerana Allah Ta'ala berfirman, wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Ini dalam surah Al-Isra ayat 109. Dia kata Al-Kahfi, Al-Isra tu. Al-Isra 109. Iaitu Allah Ta'ala berfirman, wa yakhiruna lil azqani. Allah Ta'ala kata mereka menyungkuk wajah mereka sambil menangis, yabkuna, sambil mereka menangis, wa yaziduhum khushu'a, dan mereka bertambah khusyuk. Wa yaziduhum, ditambah kepada mereka khusyuk, kekhusyukan. Ini orang-orang yang mengenal hidayah Tuhan. Tanda manusia dapat hidayah ni berdasarkan ayat ni, ayat mata dia turun. Tanda syukur. Tanda syukur. Satu orang sapu sampah. Satu orang sapu sampah. Kerja dengan inilah MPSP. Sapu sampah. Jadi diikuti kelas. Ikuti kelas kita. Kelas PMT punya channel, termasuk kelas saya diikuti, termasuk kelas diikuti dalam Bicara Hati PMT di Dewan kita. Lama diikuti, lama dia cerita dengan saya sendiri, lama diikuti. Mula ikuti rasa macam nothing inside. Nothing inside kan nothing in there. Inside. Macam biasa-biasa je lah. Mana ustaz pun cakap benda yang sama kan. Dia kata 2 tahun, 3 tahun. Dia cuba meneliti. Ini saya guna perkataan dia. Saya tak tambah perkataan saya. Dia kata, ustaz bayang, saya kerja sapu sampah. Sapu sampah. Agak-agak saya punya pendidikan tinggi mana, dia tanya. Saya kata tinggi tak tinggi pun sama dengan saya. Pakcik boleh sapu, saya tak sapu terus. Pakcik lagi tinggi lah. Dia cuba nak fahamkan saya betapa dia tak ada pendidikan dan pelajaran kan. Tapi dia kecam dengan saya, lepas 3 tahun atau 4 tahun dia ikuti kelas-kelas sunnah yang asalnya dia rasa tak ada apa-apa pun, tak ada istimewa apa. Bila dia fokus, dia bagi penghayatan,
dia memberi fokus pada kelas Imam Barbahari yang baca di Syarah Sunnah. Sunnah. Baca di Penaga, di Baitur Rahman. PMT punya rakaman. Dia fokus. Mula tak rasa apa, tak nampak apa dia kata. Kerana dia mungkin dia masuk lambat kot. Tapi dia kata bila dia duk ikuti, dia mula rasa ada sesuatu kelainan ni. Dia rasa. Dia tak berani cerita dengan isteri, tak berani cerita dengan anak menantu. Dia rasa. Sampai dia kata kat saya, cucu dia tegur dia. Cucu dia kata, tu, pasal apa ustaz ni cakap lain dia tengok muka cucu dia, dia kata kat diri dia, bermakna cucu dia pun rasa apa yang dia rasa lain. Kelainan sudut apa? Dia kata kelainan dalam sudut meletak nilai sunnah tu di mana. Sunnah bukan benda sunat. Benda sunat itu di antara apa yang ada dalam sunnah. Tapi sunnah tu nilai dia tinggi. Dia kata nilai sunnah tu dia baru faham. Dia kata kat saya masa dia cerita nilai sunnah tu baru faham nilai sunnah, ayat mata dia turun. Saya nak kait dengan kisah ni lah. Dia nak saya faham bahawa dia orang tak ada pelajaran. Allah bagi kepada dia sebesar-besar nikmat dia tu. Yang asalnya dia rasa benda tu tak ada apa pun. Tapi bila dia beri penelitian, dia kata ini adalah sesuatu yang sangat bernilai. Dan kalau Allah takdirkan, dia kata sampai saya mati, saya miskin macam ni, saya dengan pendapatan saya macam ni, tetapi Allah kekalkan sunnah ni sampai saya mati, saya lebih memilih sunnah. Kerana saya tahu sunnah ni akan suluh saya sampai akhirat. Kubur gelap, dia kata mati gelap, bangkit daripada kubur gelap, berjalan di mahsyar gelap. Sunnah lah yang akan bantu saya. Dia kata, ya Allah, saya baru tahu nilai Nabi Muhammad. Masa dia kata tu, ayat mata dia turun. Jadi ayat ni kata pada kita, wa yakhiruna lil azqani yabkun. Bila dia tahu kata itu nikmat, terutama ahlu kitab ni, dia tahu kata Rasulullah tu betul, dia dengar, dia baca Taurat, dia baca Injil, sekarang dia tengok betul, dia beri soalan-soalan pada Nabi, soalan yang ada dalam Taurat dan Injil. Kata kau Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, kalau betul kau Nabi akhir zaman, kau mesti boleh jawab soalan ni. Dia bertanya pasal syurga, dia bertanya pasal Isa, dia bertanya pasal makanan dalam syurga, semua Nabi jawab. Dan hak Nabi jawab tu sama dengan yang ada dalam Injil, sama yang ada dalam Taurat. Maka dia pun menangis. Menangis tu sampai peringkat apa dia? Yakhirunya, dia pun terkulai jatuh. Muka dia pun tersembam ke tanah, dia pun menangis. Dia pun sujud pada Allah. Allah kata, wa yaziduhum khusyu'a. Allah tambah kepada mereka khusyuk. Khusyuk ni kita boleh terjemah dengan 2-3 makna. Pertama maksud dia apa? Istiqamah dalam ketaatan yang dia dapat. Dan khusyuk juga dengan makna apa? Hati mereka itu tumpu pada kebenaran. Maka Allah yaziduhum wa yaziduhum. Allah tambah kepada mereka khusyuk. Baik. Al-Imam Nawawi bawa kepada kita ayat ni dengan dia buka tajuk kecil ini tentang anjuran kepada kita al-buka' indal qira'atil Quran. Itu salah satu daripada sebab orang boleh menangis ketika baca Quran ni apa dia? Kerana dia tahu nilai Quran. Dia tahu apa yang dia baca. Nanti kita tengok ke belakang. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata waqad waradat fihi ahadithu wa atharu lis-salafi katsiratun famin zalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Quran wabku fa illam tabku fatabaku. Banyak hadis kata Imam Nawawi, banyak hadis dan asar cerita daripada salafus salih, para tabi'in mengenai hal ini, mengenai hal menangis ketika baca Quran. Di antaranya dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran
Wabku fa illam tabku fatabaku. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika tak dapat menangis, maka paksalah diri kamu untuk menangis. Cari jalan, cari khetiak. Cari jalan, cari khetiak ni bukan pergi buat, dah. Fatabaku, maksud dia apa? Cari jalan supaya menangis itu boleh mai. Maksud dia apa? Bukan pergi ambil limau nipis pergi picit. Tak. Maksud dia, dah kita tahu kita tak boleh menangis, fikir sesuatu, apa yang kita boleh buat supaya bila kita sampai pada ayat ni, kita boleh menangis. Apa dia? Tampung kejahilan kita. Jahil itulah yang menjadi hijab penutup kita tak boleh menangis. Maka fatabaku, cari jalan boleh menangis. Buang jahil tu. Pergi tuntut ilmu lagi. Bersihkan hati kita. Berdoa pada Allah. Bukanlah pasal ayat mata tak boleh turun tu buat. Yang tu dah nampak macam nampak sangat berlakon. Nampak sangat tak betul. Cari jalan. Atasi, rawat balik diri kita supaya kita dapat menangis. Wallahu ta'ala alam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Para ulama kita kata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun Al-Imam Nawawi letak juga hadis ini kerana ada riwayat-riwayat lain yang menyokong kalau dihimpun 2-3 hadis ni, maka kita akan dapati riwayat ini riwayatnya hasan. Kalau dia saja seorang-seorang hadis ni saja dia tak jadi hujah. Kalau penulis kita ni cuba tengok di nota kaki dia di bawah sekali tu. Dia kata ada hadis hasan yang serupa dalam hal ini tentang lafaz sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang jika engkau mendengar bacaan Al-Qurannya membuatmu takut kepada Allah. Bawah sekali nota kaki tu. Itu ditanya, Nabi menyebut tentang inna ahsanan nasi sautan bil Quran. Sesungguhnya manusia yang paling saut, suara dia paling bagus dengan Quran. Siapakah orang yang paling bagus bila kita dengar suara dia dengan Quran? Alladhi idza sami'tumuhu yaqra. Bila kita dengar dia baca Quran, hasibtumuhu yakhshallah. Dan kita rasa takut pada Allah, kita ingat pada Allah. Maka orang itu punya bacaan bagus. Dia bagus. Walaupun dia tak terjemah apa ayat Quran, tapi cara dia baca tu. Cara dia baca, dia macam sentuh. Maka orang yang baca Quran tu dikatakan ahsanun nas sautan bil Quran. Itulah seorang yang paling bagus dengan Al-Quran. Ibnu Abbas dalam riwayat yang baik, riwayatnya hasan, Ibnu Abbas dia kata su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tanya Nabi tentang man ahsanan nas biqiraah. Siapakah orang yang paling bagus bacaan dia? Nabi kata, siapa dia? Iza qara'a ra'aita annahu yakhshallah. Bila kamu tengok dia baca Quran, kamu nampak dia takut Allah. Maka itulah qari yang paling baik. Bila kamu tengok dia baca Quran, kamu nampak dia takut Allah. Barakah tu balik pada diri dia. Ayat tu merubah dia. Ayat mata dia turun. Bermakna syiar orang saleh dan sifat orang arif tu ada pada diri dia. Maka bila sifat tu ada pada dia, sifat dia akan menumpang ke kamu. Kamu akan jadi takut pada Allah. Maka Nabi kata inilah orang yang paling baik. Jadi bila orang ni menangis baca Quran dalam sembahyang ke luar sembahyang, maka dikatakan kepada kita kalau kita tak boleh menangis, fatabaku, cari jalan menangis. Jangan buat muka serius lagu tu je. Kita tak boleh menangis, dia tu menangis. Cari jalan, kita sebek, kita jadi sebab. Jangan buat muka serius menangis, kan aku peduli apa? Jangan macam tu. Kita masuk dalam iklim tu. Jangan buat muka bodoh tak tentu hala. Macam kita tak lalu ayat tu kan. Maka jangan. Nanti lepas habis sembahyang ke dengar dia baca Quran, maka kita kena cari jalan supaya setiap ayat yang kita baca itu kita boleh rasa. Allah nak kita dengan kalam dia sampai macam tu. Kata rawi yang meriwayatkan hadis, dia kata apa?
iaitu rawi kata, Tawus kata, dia kata, wa inni wallahi ma sami'tu qira'atan qat atyabu min qira'ati Habib. Dia kata, kami, Tawus ni tak silap saya dia tabi'in. Tawus bin Kaisan. Ataupun dia bawah sikit daripada tabi'in. Dia kata, demi Allah, dia kata, pengalaman aku dengar orang baca Quran, aku tak pernah tengok satu orang yang baca Quran lebih baik daripada seorang yang bernama Habib bin Talq. Habib bin Talq. Dia baca aja ayat Quran, kami rasa dia keluar jantung kami keluar. Kami kenal Allah. Bacaannya sangat dahsyat. Jadi rupanya ada orang lagu tu, Allah bagi dekat dia anugerah. Orang macam ni, macam tadilah saya kata pakcik tadi kan. Orang balik daripada luar negeri, orang putih kata apa? Balik luar negeri mengaji. Balik apa? Overseas. Overseas. Timur Tengah lah, Timur Tepi ke, dia belajar. Kadang-kadang dia tak bersyukur dengan nikmat sunnah. Tak keluar di mulut dia syukur nikmat sunnah. Kadang-kadang orang ceramah 2 tahun, 3 tahun, tak dengar dia kata, marilah kita bersyukur kerana nikmat sunnah. Tak ada. Tapi orang duk sapu sampah tepi jalan, dan dia nak bagi tahu kata dia tak ada pelajaran. Tapi dia syukur Allah bagi dia faham sunnah. Menangis dia. Tengok, beza manusia ni, sangat beza. Jadi Allah nak kita ni dengan ayat dia ni bersungguh-sungguh. Diriwayatkan bahawa Imam Nawawi kata kepada kita, dia kata, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an annahu shalla bil jama'ati as-subh faqara'a surah Yusuf fabaka hatta salat dumu'uhu ala tarquti. Penulis kata, Imam Nawawi kata, Umar Al-Khattab radhiyallahu an sembahyang subuh berjemaah, Sayyidina Umar baca surah Yusuf, kemudian menangis sampai ayat mata dia turun ke bawah, sampai ayat mata dia turun sampai ke sini, meleleh ayat mata dia, ke janggut dia, ke engkau-engkau dah sampai ke dada dia, menangis dia. Ayat mata tu duduk turun. Pasal apa? Pasal dia masuk hati dengan surah Yusuf. Allahu Akbar. Macam mana dia boleh menangis? Jiwa dia masuk. Itu masa Ustaz Ikhwan baca surah Yusuf kan, dia tak boleh nak baca. Yang sebelum tu. Dia baca di surah sana. Dia tak boleh baca, teriak. Cerita Yusuf kan. Nabi sendiri bila sedih masa turun surah Yusuf, nangis Nabi. Nabi ingat adik-beradik Nabi buat kat Nabi kan. Tapi rupanya sebelum Nabi, ada lagi Nabi yang adik-beradik buat dekat dia. Dalam riwayat lain kata Imam Nawawi, wa fi riwayatin annahu kana fi salatil isya fayadullu ala takarrurihi minhu, wa fi riwayatin fabaka hatta sami'u buka'ahu min wara'i sufuf. Dalam riwayat lain dicerita kepada kita bahawa Sayyidina Umar menangis sampai tangisan dia terdengar daripada saf belakang. Dan ini berlaku berulang-ulang dalam sembahyang Isyak. Bila dia sembahyang Isyak, dia baca aja surah Yusuf, dia akan menangis. Dan benda ni bukan berlaku sekali. Benda ni berulang-ulang. Berlaku berulang-ulang. Itu nama dia khusyuk. Jangan baby. Kekhusyukan. Itulah ayat tadi kata wa yaziduhum khusyu'an. Kami tambah fokus. Baik. Kata Imam Nawawi, wa an abi raja'in qala
ra'aitu ibnu Abbasin wa tahtahu ainaihi mithlu syarraki al-bali minad dumu'i. Abi Raja' kata, dia kata dia tengok Abdullah bin Abbas. Dia tengok wajah Abdullah bin Abbas. Wajah Abdullah bin Abbas ni, dia kata di bawah kedua matanya terdapat bekas air mata seperti mana tali. Dia di ujung ni macam ada satu lorah, macam tali. Air mata tu duduk turun. Mungkin kerana dia berdoa dia menangis, dia semayang dia menangis, dia baca Quran dia menangis, sampai Allah Ta'ala letak wajah depa ni ahli buka. Depa ni ahli buka, orang-orang yang menangis dengan Quran. Wa an Abi Salih qala qadima nasun min ahli al-Yaman ala Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu faja'alu yaqra'una al-Qur'ana wa yabkuna. Faqala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an hakaza kunna. Abu Saleh bercerita, kata Imam Nawawi, tentang sekumpulan penduduk Yaman mendatangi Abu Bakar di Madinah. Lalu orang Yaman ini membaca Al-Quran dan mereka menangis. Maka Abu Bakar pun berkata, begitulah kami dulu. Maknanya bukanlah hampa orang mula yang menangis dengan Quran. Kami dulu, Nabi ajak kami nak menangis. Kata Imam Nawawi, an Hisham qala, rubbama sami'tu buka'a Muhammad bin Sirin fi lail wa huwa fi salah. Hisham kata, aku pernah mendengar tangisan Muhammad bin Sirin pada satu malam ketika dia salat. Muhammad bin Sirin menangis, rubbama sami'tu. Di sini dia terjemah aku pernah dengar. Dia terjemah aku pernah dengar. Yang dalam ni dia kata rubbama. Rubbama ni berapa kali? Banyak mana dia kata, nak cerita ni banyak mana? Rubbama berapa kali? Berapa banyak? Aku dengar Muhammad bin Sirin, terkenal dengan nama Ibnu Sirin. Dia waktu malam dia semayang, dia menangis. Dia semayang dia. Rupanya ini adalah tradisi orang saleh. Bukan tradisi orang hak duk merepek ni, duk melalak tak tentu hala ni. Tak, memang itu. Dia pun menangis itu bukan pasal itu sifat semayang malam. Qiyamul lail kena riyau dah. Memang jiwa mereka. Doa, sebut nama Allah, munajat, ayat mata dia turun. Wal atharu fi hadha kathiratun la yumkinu hasruha. Wa fima asharna ilaihi wa nabbahna ilaihi kifayatun. Wallahu alam, kata Nawawi. Dia kata, Imam Nawawi kata masih banyak asar yang tak terhitung tentang tajuk orang menangis ni, daripada sahabat, daripada Nabi, tabi'in. Dia kata semoga yang kami sebutkan sudah mencukupilah, dia kata. Takat ni pun dia kata kita nak sebut ni pun dah jadi kifayah, memadalah. Pasal apa? Memadalah buat kita malu. Sebab sampai hari ni berapa banyak dah ayat Quran kita baca, kalau belum ada lagi satu tempat kita menangis, bermakna kita tak masuk lagi dalam adab dengan Al-Quran. Oh subhanallah. Tengok, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala nak bawa kepada kita sedikit nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Nawawi, qala al-Imamu Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Nawawi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dia kata, al-buka'u mustahabbun ma'al qira'ati wa 'indaha. Qala wa tariquhu fi tahsilihi an yuhdira في قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود ثم تأمل تقصيره في ذلك
فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك فإنه من أعظم المصائب. Ini perkataan Imam Ghazali dalam Ihya. Nawawi nak kongsi dengan kita. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Al-buka'u mustahabbatun ma'al qira'ati wa indaha. Dia kata, tangisan itu sangat dianjur ketika membaca Quran ataupun ketika mendengar Al-Quran. Ini kata Imam Zarkashi. Imam Zarkashi kata, di antara anjuran kepada kitanya ialah membaca Quran. Kita baca Quran, tak boleh menangis. Maka dia kata ada anjuran kedua. Suruh orang baca Quran dan kita dengar, supaya kita boleh menangis. Dengar bacaan orang. Dengar bacaan orang pun sunnah. Kita baca pun adalah sunnah. Kata Imam Ghazali, dia kata, caranya, wa tariquhu, macam mana cara kita nak dapat menangis ni? Imam Ghazali kata, caranya iaitu, ay yuhdira fi qalbihi al-huzna, iaitu menghadirkan perasaan sedih dalam hati. Hadirkan perasaan sedih dalam hati. Macam mana tu? Bi an yata'ammala ma fihi min at-tahdid wal wa'id asy-syadid. Dia kata dengan memperhatikan ancaman yang disebut dalam Al-Quran, berbagai perjanjian yang ada di dalam Al-Quran, kemudian menyandari kelalaiannya dalam hal itu. Semua yang ada tu, apa ancaman tahdid, wa'id yang syadid, janji-janji azab yang begitu dahsyat, neraka dan sebagainya, kita hayati ayat itu, dan bagaimana Allah janji nak letak orang di situ, dan kita masukkan diri kita dalam taksir. Kitalah orang yang lalai dan kitalah yang diancam itu. Dan yang ni pun lagi satu, nak dapat jiwa tu macam mana? Maknanya kita kena bagi masa dengan Quran ni macam kita bagi masa dengan hidup kita. Macam mana kita bagi masa dengan hidup kita? Kita tengoklah macam mana hidup kita ni, ada kereta, ada duit, kan? Kita hidup kita ni, kita ada pasangan, ada anak-anak, ada keluarga. Macam mana kita bagi masa? Sehingga semuanya tidak ada yang tak tersusun. Semua teratur elok. Maka kita kena bahagi masa dengan Quran. Macam mana kita sibuk, kita boleh bela anak. Pada anak tu kecil sampai anak tu besar. Anak tak ada yang mati ke bulan. Dan anak tu boleh bermesra dengan kita. Kita mesra dengan suami isteri lain. Mesra dengan anak lain. Mesra dengan adik-beradik lain. Mesra dengan kawan-kawan lain. Kita ada sekeping je perasaan, tapi kita agih itu ikut. Maka demikianlah dengan Al-Quran. Bagi hati kita pada Quran. Bagi hati kita. Benarkan hati kita pergi dengan Quran. Kemudian kata Al-Imam Nawawi, berkata Imam Al-Ghazali, dia kata, فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ حُزْنٌ وَبُكَاءٌ كَمَا يَحْضُرُ الْخَوَّاسِ. Imam Ghazali kata, inilah yang patutnya yang kita buat. Kita hadirkan rasa sedih dan kita menangis macam mana Al-Khawas. Al-Khawas ni siapa dia? Orang-orang pilihan Allah. Al-Arif tadi, Arifin, Ibadillahi Salihin. Dia pun ni Khawas. Orang-orang yang hati terpilih. Hati terpilih. Kalau kita tak dapat benda ni, tengok di ujung tu dia kata sedap. Dia kata, فَلْيَبْكِي عَلَى فَقْدِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ. Dia kata, kalau kau tak boleh menangis dengan Quran, kau kena menangis juga. Kena menangis apa? Kena menangis kerana hati kita dah kena sebesar-besar musibah. Bila kita tak mampu, kalau kita tak belajar Quran, bak lain. Kita tak masuk kelas tadabbur, bak lain. Ini ahli dia masuk kelas tadabbur. Tak apa kalau orang yang belajar tadabbur lain bab. Ini guru yang mengajar tadabbur. Dia tak boleh menangis. Dia baca depan khalayak ramai, dia boleh berguling.
Dia baca adalah sembahyang dia dengan Tuhan, dia tak boleh menangis. Ini satu musibah yang besar. Ayat mata tu jadi ayat mata drama. Drama. Tangisan kan, Encik? Bawang putih, bawang merah. Tangisan. Betul-betul mana? Kan? Kita ceramah, kita cerita pasal neraka, kita menangis. Kata dalam riwayat Tirmizi, Sayyidina Osman jalan kan, ke kubur. Sampai kubur dia menangis. Orang kata, Osman, hang bercakap dalam khutbah pasal neraka lah, pasal syurga lah. Hang bercakap kat kami semua, hang tak menangis pun. Hang mai di kubur, hang menangis. Ingat ada lagi jawapan Osman. Apa dia kata? Apa agak-agak Osman jawab? Ingat ada lagi? Azab kubur. Lain? Lagi. Orang-orang ni Amsterdam mungkin tak tahu lah kot kan. Ada tanya lah. Ini orang Malaysia lah. Tahu kan? Ya. Osman kata, kerana aku melihat Rasulullah menangis di sini. Aku tak nampak Rasul menangis ketika dia bercakap pasal syurga neraka. Aku tak nampak dia menangis. Tapi aku tengok bila dia baca Quran, dia menangis. Dan bila dia duduk atas kubur, ayat mata dia turun. Dan dia kata apa? Nabi kata, aku tak pernah tengok pemandangan yang paling buruk melainkan alam barzakh. Cukup buruk. Di atasnya tenang, Nabi kata. Di dalamnya sangat bergelora. Maka aku pun menangis. Inilah hati orang-orang yang terpilih. Orang terpilih nama apa? Al-Khawas. Al-Khawas. Siapa dia Al-Khawas? Al-Arifin Ibadillah As-Salihin. Ya. Apa syiar mereka? Syiar mereka dia boleh menangis ketika ya. Lepas tu Al-Imam Ghazali, Imam Nawawi, dia bawa kepada kita sedikit petua, sedikit nak kata apa yang ni, panduan yang dibawa oleh Imam Ghazali, macam mana kita nak cayangkan ayat mata kita supaya ayat mata kita boleh keluar. Maka dia bawa ni lah contoh-contoh ni. Masukkan diri, beriklimlah dengan ayat Allah. Jadi kita kena ada masalah dengan Allah supaya ni. Kita pernah dengarkan cerita Isra' Mi'raj. Kan? Bila semayang difardukan pada Nabi, kan? Lepas tu Nabi turun kan? Masa Nabi turun tu, Nabi jumpa dengan Nabi siapa? Nabi Musa kan? Apa Musa kata kat Nabi? Ingat tak lagi? Bukan mesti ingat dah apa yang Musa kata. Tuhan bagi apa kat hang? Nabi kita semayang 5 waktu. Sehari semalam, 50 waktu. 50 waktu. Apa Musa suruh Nabi buat? Minta korang kan? Umat tak mampu buat kan? Lepas tu Nabi naik balik kan? Okay. Akhirnya naik turun tu berapa kali? Sampai jadi riwayat ni kita boleh jumpa di mana? Dalam riwayat Muslim. Hadis-hadis yang sahih. Baik. Satu daripada sudut dan yang ada dalam hadis ni, benda besarnya ialah Allah saja buat. Allah boleh bagi 5 terus. Kan? Tapi pasal apa Allah bagi 50, kan? Sangat menarik bila dikupas oleh Said Hawa. Said Hawa kata, yang inilah sesuatu yang dahsyat dalam Isra' Mi'raj. Di mana seorang kekasih, saat yang paling indah pada dia ialah ketika dia boleh bercakap dengan kekasih dia dalam masa yang panjang. Jadi sebelum sembahyang tu Allah nak bagi 5, memang Allah nak bagi 5. Kan? Sebelum Allah nak buat Adam turun ke dunia, memang Allah nak buat Adam di dunia sebab Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebab Allah bukan sebut inni ja'ilun fil jannati khalifah. Allah kata fil ardi. Al-ardu planet lain daripada jannah. Dia planet asin. Dia bukan di syurga.
Tapi Allah buat Adam dalam syurga. Tapi memang Allah nak turun Adam di dunia. Kenapa? Kerana nak bagi masa dekat Adam. Dia ada hubungan dengan Tuhan. Adam ambil masanya lama duduk dalam syurga. Dia dengar kalam Tuhan. Dia tengok nikmat Tuhan. Dia merasa segala. Baru Tuhan pindah dia di. Kalau Allah buat Adam di dunia terus, Adam akan jadi kekok. Sebab dunia ni kasar. Penuh dengan hutan, binatang-binatang buas. Allah letak Adam di tempat yang cukup syahdu. Di situ ada Allah. Letak Adam. Di mana? Di jannah. Syurga. Baru buat keluar. Allah memang nak bagi kat Nabi sembahyang 5 waktu. Tapi Allah nak dia naik turun ke Tuhan. Bila kekasih jumpa kekasih naik turun. Musa tahu benda ni. Han pergi jumpa Tuhan. Tuhan kan kurang. Kalau tak ada dalam fikiran Musa, Tuhan boleh kurang, Musa takkan suruh Nabi pergi minta. Buat apa pergi minta benda yang tak boleh dapat? Musa tahu boleh dapat. Han pergi Muhammad. Jadi satu benda yang jadi kat Nabi dalam Mi'raj ni, satu benda yang tak pernah jadi pada Nabi hak lain. Masa Tuhan ambil dia tu, masa Nabi dengan Tuhan tu, paling lama dalam jumlah Nabi-Nabi lain ambil masa dengan Tuhan. Nabi paling lama dengan Tuhan. Jumpa. Naik. Dan Allah jumpa dia bukan di dunia. Di tempat lain. Sidrah Al-Muntaha. Punya dahsyat. Yang sampai malaikat pun tak mau iring dah. Biarlah Nabi. Bukan pasal dia nak terbakar apa dah. Yang tu semua kalang kabut. Tak. Bawa. Sendiri pergi jumpa Tuhan. Naik balik, jumpa balik, naik balik, jumpa balik. Nabi pun tak rasa lelah. Musa tak rasa cemburu. Nabi tak rasa lelah. Tuhan dengan rahmatnya korang. Pasal apa? Kekasih aku main pula. Main pula. Dia main pula. Dia main pula. Allah bangganya bagi kat dia. Subhanallah ikhwan. Bila kita baca Quran, kita kena ingat, bila kita baca Quran sikit, bermakna kita dengan Tuhan tu masa sikit sangat. Dan itu tidak menunjukkan kekasih dengan kekasih. Kekasih dengan kekasih tak boleh ambil masa yang, selalu kekasih akan kata masa mencemburui kita. Kalau masa tu boleh bercakap, bila aku jumpa orang? Bila aku jumpa orang? Tapi kerana kita akan rasa waktu tu begitu singkat. Singkat. Jadi Allah nak kita dengan Tuhan. Dan ayat mata ni, ayat mata macam kita ni kan, kita pergi menangis depan orang yang tak kenal kita. Agak-agak orang tu nak kata apa kita. Dia pasal apa? Sejak bila je lagu ni? Kita tak kenal dia pakcik. Pagi raya, dia main salam kita, oh saya minta maaf. Kita bila kita tak bisa tengok dia. Maaflah saya zahir dengan batin, apa yang saya kata, saya buat. Tak apalah, maaf bila. Dan dia minta maaf, jumpa pun tak pernah. Kita pelik kan. Jadi ayat mata kita ni, kita pergi letak di tempat yang orang tak kenal, tak ada nilai. Kita pergi letak ayat mata kita dekat dunia. Dunia tak kenal kita. Tapi Tuhan pencipta kita, dia kenal kita. Kita pergi letak ayat mata kita ni dekat dia. Maka ayat mata kita tu ayat mata cukup bernilai. Kan bila ayat mata kekasih turun, bolehkah kekasih tengok ayat mata dia turun? Macam pengalaman tu. Cara jawab tu. Okay. Boleh? Tak boleh? Tak boleh. Kecuali memang ada problem mampu pegang. Itu ada something wrong lah. Hak betul-betul tak boleh. Kekasih tak boleh tengok ayat mata dia turun, dia nak lap. Macam Jibril tanya kat Nabi kan, kenapa hang menangis Muhammad? Malaikat tak boleh tengok ayat mata Nabi turun. Terutama bila? Di Taif. Tak boleh. Ayat mata kekasih. Nabi ni kekasih ahli langit. Bukan saja Tuhan, kekasih para malaikat. Jadi bila kita baca ayat Quran, ayat mata kita turun. Masa itu Allah tengok kita, dia sambut kita, kita benar-benar ada hubungan dengan Tuhan. Jadi nak dapat ayat mata tu, tangisan tu,
Oh ya Allah. Macam mana? Tu orang sebut nama kekasih. Dulu ada satu lagu, Suara Kekasih. Alamak. Saya dengar kan? Alicat. Jadi, bila ayat mata kita turun, bila ayat mata kita turun, kita membaca kalimat-kalimat kekasih kita. Masa itu ayat mata kita sangat bernilai. Ayat mata kita turun ni banyak tempat dah lah. Kita sakit, kita susah, kita desperate, kita macam-macam lah ayat mata kita turun. Ingat Tuan Haji Abdul Karim, ingat zaman kita bersunat dulu. Ayat mata turun banyak mana. Tak nak tendang Tok Mudin. Aku tobat, aku sihat, aku tendang celaka punya Tok Mudin. Tok Mudin. Ayat mata kita turun. Pakcik Din. Pakcik Din punya sunat macam mana tak tahu. Kita ingat balik Pakcik Din. Banyak dah ayat mata kita buang. Tapi tang sini lagi ayat mata kita belum. Panggung wayang lagi Pakcik Din. Ayat mata. Bermakna kita ada ayat mata, bukan tak ada. Kan? Cuma tak kena tempat. Tak kena tempat. Macam kita pergi buang depan orang kita tak kenal. Menangis. Pergi depan poli, menangis ayat mata. Poli tak dia rasa apa. Kita menangis depan Tuhan. Dia kata, Rabbi, ata abdukal asi. Tuhan, telah datang hamba kamu yang berdosa Tuhan. Kita menangis. Allah. Maka itu sangat bernilai. Maka Tuhan akan lap ayat mata kita. Tuhan sapu ayat mata kita. Tuhan kata, hang mau apa? Aku bagikan. Hang minta apa? Aku tunai segala hajat hang. Dan kesemua hajat kita dengan ayat mata ni, tak ada yang Tuhan tolak. Tak ada. Demi Allah, tak ada dia tolak. Semua hajat kita dengan ayat mata, ikhlas pada dia ni, tak ada dia tolak. Cumanya kita tak nampak sama ada dunia, lebih-lebih akhirat. Apa yang kita minta dengan ayat mata ke Tuhan, kesemuanya dia bagi. Kadang-kadang dia bagi di dunia dalam bentuk apa? Dia selamatkan kita daripada sesuatu yang lebih fitnah ke, apa ke, macam malapetaka. Kadang-kadang orang kena benda tu mati. Kena kat satu orang tak mati. Macam makcik kita kan kena patuk ulang. Tak mati. Tak mati. Baik. Pergi jumpa doktor tanya ulang apa, dia kenal ke ulang tu. Abang, doktor cucuk aku mana ke? Isi tu jadi macam meroyak kan. Tapi doktor cuci, baik tu normal. Orang lain kalau kena patuk ulang, bukan kata kena patuk ulang, kena aircon pun macam kena patuk ulang. Itu bukan patuk ulang, kena aircon. Mata jadi ikan sepat. Ya, betul. Macam mana? Jadi besok ni kita Allah akan tengok baliklah banyak mana ayat mata kita buang. Maka ada satu kita akan tengok balik ayat mata macam Pak Cik Din kata buang di panggung wayang kan. Pak Cik kata Hindustan kan. Jadi tanya baliklah pada Hindustan tu, ayat mata aku banyak buang untuk hang. Ni macam mana ni? Claim lah, kita claim lah balik ayat mata kita banyak. Dia dah menangis buat apa? Menangis buat apa kan? Tak ada. Tapi dikatakan orang yang ayat mata kerana Allah ni, setitik ayat mata kerana Allah boleh memadamkan dahsyatnya api neraka. Itu hanya dalam bentuk bahasa kiasan. Setitik ayat mata, takut Allah, minta ampun pada Allah, boleh padam. Ingat lagi Ustaz Isyam? Ya. Itu tak tahulah, tapi itu ayat mata orang yang baca hadis tentang sifat pengampun Tuhan. Meleleh ayat mata dia. Bayang je. Ayat mata, oh dahsyat, jangan main-main ya Allah. Baik.
Al-Imam Nawawi kemudiannya membuka kepada kita lagi satu fasal, iaitu tajuk kecil, iaitu dia kata faslun wa yanbaghi an yurattila fi qiraatih, iaitu bab fasal, dia bukan bab, dia fasal, dia duduk di bawah bab fasal ya, tentang anjuran kita membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil ni lawan dia apa dia? Lawan dia hadda. Hadda. Maksud dia apa? Baca tergopoh-gapoh, terpenat-penat. Sampai huruf tu hilang dalam suara kita. Kerana kita duduk penat tu duduk baca, hilang pergi huruf-huruf semua tu. Tak dengar. Hadda. Hadda. Maka disuruh baca dengan tartil. Tak mau baca dengan penat, gopoh-gapoh, kalang kabut. Kenapa? Kerana ini adalah kalamullah. Kalam Allah. Pak Cik Din rasa elok kita sambung ke berhenti? Saya rasa elok kita ambil sikit-sikit Pak Cik Din. Biar baru dapat hayati. Kalau kita ambil banyak-banyak. Saya setuju. Masa pun panjang lagi. Jadi nak pergi mana kan? Masa kita panjang. Jadi kita ambillah pelajaran malam ni. Di antara adab kita dengan Quran, kita cuba belajar bagi dapat tangisan. Itu melibatkan bab tadabbur, perhatian kita, fikiran, roh kita, pengetahuan dan ilmu kita. Baik, kita berhenti tang situ, membaca Al-Quran dengan tartil. Wallahu ta'ala a'lam.